Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia, salam kasih sayang daripada saya, Wan Zawisham bin Waisuh, Certified Trainer MSJ, Master Shiro Global Academy. Dan anda sedang menonton siri video cerita Ibu Kita. Terima kasih kerana anda sudi untuk menonton video ini. InsyaAllah apa yang saya kongsikan ini dapat memberi sedikit ilham untuk anda, memberi panduan untuk anda, insyaAllah. So, apa topik kita kali ini? Topik kita adalah berkaitan dengan saya tak tahu nak tulis apa. Nak tulis apa? Ini yang jadi isu. So, bila kata sebutkan saya tak tahu tulis apa ini adalah video yang kedua, tuan-tuan. Video yang kedua. Video pertama dulu saya dah sharekan 3 solusi kepada nak selesaikan masalah ni lah. Masalah saya tak tahu nak tulis apa. So, apa sih ini adalah video yang kedua saya untuk menyelesaikan isu saya tak tahu nak tulis apa ni. Ini yang penting sekali sebab bila saya tak tahu nak tulis apa inilah menyebabkan kita bertangguh dan sebagainya untuk menulis ibu. So, kali ini saya kongsikan 7 idea untuk menulis ibu. Dan ini adalah video yang kedua, bermaksud anda boleh menonton video pertama ataupun anda sudah menonton video pertama, tahniah dan syabas untuk anda. Dan isu ini jangan risau sebab isu inilah common yang biasa berlaku. Saya juga berdepan isu yang tak tahu nak tulis apa juga. Kadang-kadang datang je benda ni. Walaupun dah menulis sejak tahun 2009 lagi sampai 2021 ni, tapi masih lagi datang isu ni. Sebab itulah saya selalu berjumpa mentor penulisan saya juga, mentor penulisan saya, yang mana kadang-kadang saya jumpa, sampai sekarang saya jumpa lagi dia. Daripada 2009, bayangkan sampai sekarang 2021 pun, saya dah masih lagi berjumpa dengan dia, bercerita dengan dia, dan kadang-kadang cari idea, macam-macam lah. Bercerita tentang penulisan. Baik. Jadi, jangan risau, kerana ini isu biasa yang boleh dihinggapi. Dihinggapi. Betul ayat dihinggapi. Atau boleh berlaku pada setiap orang lah. Okey. Baik. Lepas tu berlaku, apa berlaku ni sedih sikit lah. Sebab apa? Bila kita tahu nak tulis apa, ialah putus asa, stres, kuburkan minat, makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Ini nyanyi kejiwang juga ni lah. Lepas tu akhir sekali berhenti niat nak menulis. Kesian. Ini yang paling sadis ni. Bila berhenti niat nak menulis ni, kesian. Dah masuk bengkel, keluar bengkel, masuk bengkel, dah berhenti niat. Sebab apa? Kerana tak tahu nak tulis apa. Sebab itulah video ini dirakam dan dikongsikan dengan anda semua, insyaAllah. So, 7 idea nak mula menulis ini. Idea pertama, kedua, ketiga saya dah share. Itu idea apa? Pertama, lihat buku atau surat. Idea yang kedua ialah e-book apa yang biasa kita beli, kita tengok. Idea yang ketiga, kerjaya kita boleh jadi sumber idea kita untuk menulis. So, kita pergi kepada idea yang keempat, iaitu kepakaran kita. Apa kepakaran anda sekarang? Cuba tanya diri anda, kepakaran aku ni apa? Macam saya dalam bidang pendidikan, tetapi kepakaran saya dalam penulisan. So, saya gunakan kepakaran saya dalam bidang penulisan itu untuk menghasilkan e-book berkaitan dengan penulisan. Dan saya mengadakan bengkel saya berkaitan dengan penulisan. Dan saya juga merakam video ini berkaitan dengan penulisan berdasarkan kepakaran saya. Apa kepakaran anda? Tanya diri anda. Apa kepakaran anda? Mungkin kepakaran anda ialah contohnya lah dalam bidang penulisan juga. Katakan boleh gunakan sebagai sumber ilham. Contohnya Profesor Madya Dr. Nik Osmawati, seorang doktor perubatan, tapi mengajar, mendidik, membina orang tentang penulisan, menghasilkan buku tentang penulisan. Dr. Rehmah menghasilkan buku tentang menulis menggunakan Canva. Tak ada kaitan dengan kerjaya dia, tapi itulah kepakaran dia dalam menulis dengan Canva. Anda juga ada kepakaran yang anda buat sekarang ini. Apa kepakaran anda? Kepakaran itulah yang jadi sebabnya. Jadi, kepakaran juga ada kaitan dengan minat pun ada kaitan juga. Contoh kepakaran kita ini dalam, contohlah sebab kepakaran kita ini dalam outdoor. Macam Kuseha kat Singapura, dalam outdoor katakan, digunakan kepakaran itu sebagai sumber ilham untuk menulis e-book dia. Jadi anda juga ada kepakaran. So, tulislah berdasarkan kepakaran anda supaya rujukan kita tak pening sangat, rujukan diri kita je. Lepas tu carilah beberapa sumber tambahan lain lagi
untuk jadi rujukan kita. So, gunakan kepakaran kita sebagai idea untuk menulis. Okey, yang kelima. Yang kelima pula, pengalaman hidup. Dalam usia anda sekarang ini, takkan tak ada satu pun pengalaman hidup anda yang suka ataupun duka. Dr. Ayu Adnan menghasilkan 3 buah siri Lady Made of Steel, buku tentang kisah pengalaman hidup beliau. Dari saat-saat dia dalam keadaan yang kata negatif begitulah, lebih kurang dia kadang-kadang lemah, rasa tertekan dan sebagainya. Bukanlah dia nak meraih simpati, tetapi ibu dia tu telah beri inspirasi kepada orang dan niat dia pun untuk beri inspirasi kepada orang. Buku Setelah Aku Jatuh Sakit, Puan Nur Hashim Abdul Rahman menulis kisah tentang bagaimana beliau menghadapi pada awal tak percaya bahawa dia terpaksa menerima ujian sebagai sakit buah pinggang. Okey, dan dia pun menulis tentang ibu berkaitan dengan kisah hidup dia. Dan sekiranya anda pergi ke gaiwanbookstore.com di atas tu, anda akan tengok di bahagian bidang sebelah kiri ke macam tu, ada kisah hidup. Di situ banyak buku-buku tentang kisah pengalaman hidup. Dan inilah perkara-perkara yang boleh kita tulis. Dan saya pun ada tulis ibu saya tentang pengalaman hidup juga. Jadi anda boleh menulis sekarang tentang kisah hidup anda. Pengalaman anda belajar luar negara, pengalaman anda melancong luar negara, pengalaman anda bekerja dulu ke, apa saja pengalaman anda yang boleh inspirasi kepada orang. Itu adalah idea kita untuk menulis. Okey? Yang ke-6, minat atau hobi. Minat anda apa? Macam tadi, minat outdoor. So, jadikan bahan untuk penulisan. Minat kita masak, jadikan sumber ilham kita. Mungkin jangan nak cerita tentang menu-menu resipi saja, tapi apa yang kita dapat dari resipi tersebut. Di sebaliknya, apa yang kita dapat, boleh belajar dari situ. Minat anda tentang hiking, tentang scuba diving contohnya, minat merenang contohnya, minat memanah contohnya. Dan saya pula minat main bowling contohnya. Boleh nak tulis ibu tentang bowling pula. Contoh begitulah. Nak pilih macam pilih bola, kasut, ataupun dia punya equipment dia tu, peralatan-peralatan dan sebagainya. Apa saja minat anda, hobi anda, memancing ke, itu jadikan sumber ilham untuk kita menulis. Okey? Dapat? Harap-harap jelas ya. 1 sampai 6 lah, ataupun 4, 5, 6 yang saya sebutkan ini. Baik, dan yang terakhir sekali, iaitu isu semasa boleh jadikan bahan untuk kita menulis. Apa isu berlaku sekarang? Sekarang ini pada bulan, saya sekarang sedang merakam video ini dalam bulan Mac 2021. Sekiranya anda menonton video ini bulan Mac 2022, mungkin dia berbeza lah isu pasal ini sekarang. Tapi sekarang isu dalam pandemik COVID-19. Negara sedang dilanda, bukan negara, dunia dilanda pandemik COVID-19. Jadi, isu-isu berkaitan dengan COVID ini jadikan ilham untuk menulis. Contohnya tentang sebahagian orang berdepan dengan isu kewangan, tiada kerja, hilang pekerjaan, hilang kerjaya. Jadi kita tulis ibu bagaimana untuk mendapat pendapatan sampingan atau pendapatan melalui sistem melalui online dalam talian ataupun bekerja di rumah contohnya. Itu ibu-ibu kita boleh hasilkan. Banyak lagi ibu-ibu tentang isu semasa apa lagi? Isu berkaitan dengan stres contohnya. Kita ada kepakaran dalam bidang psikologi contohnya. So kita boleh tulis. So, apa saja isu semasa yang berlaku sekarang ini, walaupun kita bukan pakar dalam bidang itu, tapi kita buat rujukan, kita kaji, kita selidiki tentang isu tersebut dan kita huraikan dalam bentuk daripada angle kita dalam apa yang kita tahu yang kita nak kongsikan dengan orang lain. So, isu semasa juga boleh jadikan bahan untuk kita menulis. Okey, jelas? So, saya harap anda rasanya dah boleh mula menulis sekarang dengan 7 idea yang saya kongsikan dalam 2 video ini. Moga-moga memberi manfaat untuk anda. Dan rasanya tak ada lagi isu tentang saya tak tahu nak tulis apa. Dan saya dah tahu nak tulis apa. Tukar. Saya tak tahu tak tulis apa kepada saya dah tahu nak tulis apa. Okey, terima kasih kerana bersama saya dalam cerita ibu kita. Dan kita akan jumpa lagi dalam video-video akan datang. Please share, like dan subscribe channel ini. Dan moga-moga apa yang saya kongsikan di sini memberi manfaat lebih ramai orang lagi di luar sana. Okey. Jihad ilmu, jihad pendidikan, dan jihad ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.